Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu pada ibu bapa di luar sana dan juga kepada anak didik yang mengikuti video cikgu pada kali ini. Hari ini kita ingin berbincang tentang slide yang cikgu paparkan dengan beberapa imej yang ada di slide ini. Agak-agaknya kenapa ataupun apakah tajuk yang ingin kita bincangkan pada hari ini menerusi slide yang saya paparkan. Mari kita tengok. Baiklah, cuba kita perhatikan slide yang kedua ini. Ini adalah salah satu berita kematian seorang kanak-kanak akibat renjatan elektrik. Dan berdasarkan gambar yang dipaparkan, kanak-kanak ini terkena renjatan elektrik apabila mencucukkan sebatang sudu ke dalam lubang pelag elektrik yang berada di atas lantai. Okey, jadi di sinilah perbincangan ataupun tajuk yang ingin kita bincang secara santai tetapi sangat penting kepada semua para ibu bapa di luar sana, tak kira sama ada kita mempunyai kerjaya ataupun ibu bapa yang berada di rumah, terutama para ibu yang sebagai suri rumah. Baiklah para penonton semua, saya sebenarnya telah dihubungi ataupun telah berbual secara langsung dengan seorang kenalan saya secara online. Kawan ini saya kenal secara online dan perbualan saya dengannya juga melalui telefon, yang mana beliau telah memberikan saranan kepada saya apabila beliau banyak menonton video-video pendidikan menerusi channel saya. Jadi penjaga ini yang berada di Bangi, Selangor telah memberi pandangan dan memberi pandangan beliau kenapa saya tidak menyelipkan pendidikan sains kepada ibu bapa yang berada di rumah. Okey, dan bila saya bertanya kepada beliau, beliau mengatakan bahawa sains pada hari ini walaupun di peringkat sekolah rendah sangat berbeza dengan sains yang kita belajar ketika di sekolah rendah dulu. Dan persoalan ini saya akui kerana memang banyak tajuk-tajuk yang dahulunya kita belajar di sekolah rendah, di sekolah menengah telah mula dipelajari oleh anak-anak kita di sekolah rendah. Maka ramai ibu bapa yang mengatakan tidak mampu mengajar anak-anak mereka ketika di rumah. Walaupun anak mereka ke sekolah, balik rumah membawa kerja rumah sains, mereka tidak mampu mengajar, apatah lagi ketika berlakunya pembelajaran di rumah secara online. Maka pandangan ini saya ambil kira dan saya mulakan dengan situasi ataupun tajuk ini. Kebetulan saya membaca berita tentang kematian seorang kanak-kanak akibat renjatan elektrik. Jadi, untuk para ibu bapa di luar sana, saya akui sekiranya itulah pandangan mereka bahawa pandangan yang tulis ikhlas mengatakan tidak mampu ataupun tidak berani mengajar anak-anak di rumah, terutama mata pelajaran sains akibat perubahan tajuk-tajuk sains yang anak-anak belajar sekarang. Jadi untuk para ibu bapa di luar sana, apa yang ingin saya kaitkan di sini iaitu berkaitan dengan slide yang saya mulakan untuk tajuk dengan ibu bapa pada hari ini, renjatan elektrik ini. Okey, untuk anak-anak kita di sekolah rendah, tajuk elektrik ini memang akan dipelajari sejak mereka
di tahap 1, iaitu ketika mereka berada di darjah 1, 2 dan 3, mereka sudah dikenali dengan tajuk elektrik. Dan untuk ibu bapa, tajuk ini sangat penting kerana tajuk ini juga berkaitan dengan keselamatan anak-anak kita. Jadi di samping kita mengajar anak-anak kita tajuk elektrik, sebagai contohnya untuk murid tahun 2, mereka akan belajar tajuk elektrik ini di dalam unit 7. Unit 7 di muka surat 45, di mana mereka akan belajar tentang apakah komponen alat-alatan elektrik dan juga apakah kegunaan litar elektrik. Baiklah, berkaitan dengan elektrik ini, tajuk elektrik, dua tajuk ini adalah perkara yang paling penting untuk ibu bapa mengajar kepada anak-anak kita masing-masing. Iaitu yang pertama ialah pengalir elektrik dan yang kedua adalah penebat elektrik. Pengalir elektrik adalah alat-alat yang boleh mengalirkan arus elektrik. Kebanyakan alat-alat ini dibuat daripada besi dan logam. Ya, besi dan logam. Di mana apabila kanak-kanak kecil mencucuk, contoh berita kematian kanak-kanak ini telah mencucuk lubang pelak dengan menggunakan sudu besi. Kalau kanak-kanak ini mencucuk lubang itu dengan sudu plastik, rejatan elektrik tidak berlaku. Ya, pengaliran elektrik daripada lubang pelak elektrik itu kepada tangan kanak-kanak ini tidak berlaku. Walaupun tetap bahaya, tetapi tidak berlaku pengaliran elektrik daripada pelak elektrik kepada kanak-kanak itu melalui sudu besi itu, ya. Dan yang kedua adalah penebat elektrik. Penebat elektrik ialah semua bahan ataupun alat yang tidak mengalirkan elektrik. Alat-alat ini dibuat daripada kayu, okay? Daripada kertas, daripada plastik, kain. Ya? Alat-alat yang tidak akan mengalirkan elektrik. Jadi anak-anak kita perlu ditegaskan kedua-dua jenis alat ini, iaitu yang boleh mengalirkan elektrik dan yang tidak boleh mengalirkan elektrik yang memang ada di dalam rumah kita. Jadi di sinilah peranan ibu bapa mengetahui tajuk elektrik ini yang dipelajari oleh anak-anak kita dan kepentingan dua jenis bahan ini. Kerana salah penggunaan bahan akan mendatangkan bahaya, akan mendatangkan bahaya kepada anak-anak kita. Okey, itu yang paling penting sekali. Jadi untuk ibu bapa di luar sana, saya tambah sedikit berkaitan dengan tajuk kita bincang hari ini elektrik. Ibu bapa perlulah mengetahui tentang kemahiran proses sains. Kemahiran proses sains ini yang kita short formkan sebagai KPS. KPS ada 12 dan anak-anak kita akan belajar KPS ini sejak mereka berada di tahun 1. Jadi untuk murid tahun 1 hingga tahun 3, mereka akan belajar 6 KPS dan apabila naik darjah 4 nanti mereka akan diperkenalkan sehingga 12. Ada 12 dan mereka akan belajar keseluruhan ketika berada di tahun 4. Jadi untuk anak-anak kita di tahun 1, 2 dan 3, okay, mari kita kenali dulu dengan kemahiran proses sains yang pertama, iaitu memerhati. Jadi bila anak kita memerhati, belajar sains melalui memerhati, untuk tajuk elektrik ini anak-anak kita akan boleh perhatikan yang mana alat-alat yang boleh mengalirkan elektrik yang diperbuat daripada besi dan juga boleh memerhatikan, boleh menyebut alat-alat yang tidak boleh mengalirkan elektrik, iaitu alat-alat yang diperbuat daripada kain, daripada plastik, daripada kayu. Jadi alat-alat ini tidak akan mengalirkan elektrik. Jadi anak-anak kita memerhati dengan menggunakan mata, mereka boleh membezakan yang manakah
alat yang berbahaya dan yang manakah alat yang tidak berbahaya digunakan dalam tajuk elektrik ini. Kemudian apabila memerhati menggunakan hidung, anak kita menggunakan deria bau menyerap ataupun menyebut apakah bau yang ada di sekeliling mereka. Maknanya mereka tidak menggunakan mata, tapi dengan memerhati menggunakan hidung, mereka akan dapat menyebut bau-bau yang mereka hidu. Contohnya bau ayam goreng, maknya masak di dapur. Bau kuah asam pedas contohnya yang ibunya masak di dapur. Bila anak-anak kita menyebut, maka mereka sebenarnya sedang memerhati, tapi memerhati menggunakan hidung. Jadi yang inilah yang ibu bapa perlu tahu apakah anak-anaknya belajar. Serupa dengan yang tajuk elektrik tadi, sekiranya anak kita menyatakan, mak ada bau benda terbakar lah, ada bau macam benda terbakar, bermakna hidungnya telah dapat menghidu sesuatu yang mungkin sedang dalam keadaan bahaya, ada benda yang terbakar di dalam rumah kita. Jadi itulah dia proses memerhati menggunakan hidung. Yang ketiga, menggunakan telinga. Bagaimana anak kita memerhati menggunakan telinga? Okey, contohnya anak kita berada di dalam kereta bersama kita, tiba-tiba dia terdengar bunyi kereta polis ataupun kereta ambulans. Maka sudah tentu anak kita akan menegur, kenapa tu? Apa tu? Apa yang terbakar? Apa yang polis kejar siapa? Mana anak kita sebenarnya sedang memerhati menggunakan telinga. Maka bunyi itu telah didengar, maka dapatlah ilmu apa yang didengarnya, apa yang berada di sekitarnya. Okey, yang seterusnya menggunakan lidah. Apabila anak kita memakan sesuatu makanan yang kita beri, maka dia akan menegur, masamlah mangga ni ibu, ataupun manisnya, sedapnya aiskrim. Mana anak kita sebenarnya sedang melakukan pemerhatian. Dia sedang memerhati tetapi menggunakan lidah. Maka akan adalah fakta apakah yang sedang dirasanya. Okey, sama ada bahan yang dirasakan itu manis, masin, pahit, ataupun mungkin panas, ataupun mungkin sejuk. Okey, yang seterusnya menggunakan kulit ataupun sentuhan. Apa yang berlaku pada anak kita kalau jarinya tertucuk duri? Okey, ataupun terkena pisau. Jadi automatik dia akan menyebut aduh. Bermakna dia telah memaklumkan kepada kita bahawa dia sedang berada dalam keadaan kesakitan. Jadi pemerhatian itu ataupun memerhati itu melalui kulit ataupun sentuhan masing-masing. Jadi inilah kemahiran proses sains, satu daripada 12 yang anak kita belajar sejak di tahun 1. Jadi apa pun tajuk, dia belajar manusia, dia belajar tajuk haiwan, dia belajar tajuk tumbuh-tumbuhan. Ini adalah kemahiran yang pertama yang akan digunakan dalam pembelajaran sehari-hari. Boleh? Jadi saya untuk hari ini, untuk tajuk yang asas ini kepada ibu bapa, inilah yang ingin saya sampaikan kepada ibu bapa yang berada di luar sana. Sains itu memang menyeronokkan dan sains itu di mana-mana. Setiap hari 24 jam kita berada dalam pembelajaran sains, dalam rumah, luar rumah, dalam kereta ataupun di mana-mana sahaja. Jadi kemahiran memerhati ini anak kita lakukan setiap hari, tetapi perlulah kita kaitkan dengan pembelajaran sains walaupun di meja makan. Jadi itu untuk topik perbincangan saya bersama para ibu bapa di luar sana. Nanti kita akan pergi lebih mendalam lagi untuk kemahiran proses sains yang seterusnya dan dengan tajuk-tajuk yang lebih mungkin menarik, tapi yang pastinya tajuk-tajuk itu adalah tajuk-tajuk sains yang anak-anak kita belajar. Okey, salam sayang, salam bertemu lagi di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.